الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpilih di kalangan manusia sama-sama datang ke rumah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini masuklah 12 hari bulan Rabiul Awal tahun 1437 Hijriah, yang mana peristiwa kelahiran seorang insan yang agung yang diberi nama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadikan rahmat ke atas sekalian alam ini. Maka sayogianya sebagai seorang muslim, bila tiba hari kelahiran insan yang agung, sudah pasti dia akan menggembirakan hatinya. Dan sudah pasti kita mesti menzahirkan kegembiraan kita. Memang tidak kira waktu tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu. Oleh kerana setiap hari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila tibanya hari kelahiran, sudah pasti itu akan memperingati peristiwa kelahirannya yang membawa risalah at-tauhid. Maka dari sinilah supaya dapat kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diadakan majlis-majlis membaca qasidah, membaca syair-syair yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis-majlis tersebut dibacanya sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah serta akhlak
bagaimana cara Rasulullah bergaul dengan ahli keluarganya, bagaimana Rasulullah memerintah negara, bagaimana Rasulullah melalui berbagai mihna dan tuhmah dalam memperjuangkan Islam. Sudah pasti majlis umpama ini tidak membawa kepada perkara-perkara yang bid'ah. Bahkan ini amat menggalakkan, kerana kita mengingati Rasulullah SAW. Kerana Allah kata wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Mana orang mukmin sentiasa akan memberi nasihat menasihati, ingat mengingati. Yang diberi ingatan terima dengan hati yang lapang. Dan yang memberi peringatan jangan merasakan diri dia sudah terlalu baik. Ini dah tak sombong. Manusia memang sentiasa melakukan kesilapan. Maka kita kena ada satu sifat yang mana sanggup memohon maaf dan sanggup menerima, memaafkan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah Maulid Rasul, Imam Jalaluddin As-Sayuti telah berkata, menurutku peringatan Maulid yang pengisian aktivitinya terdiri dari berkumpul atau berhimpun silaturahim, bacaan Al-Quran, menyampaikan riwayat-riwayat tentang kelahiran dan perjuangan baginda, dan setelah itu dihidangkan makanan kepada hadirin dan mereka makan bersama, dan kemudian bersurai tanpa ada kegiatan-kegiatan bercanggah adalah termasuk bid'ah hasanah yang akan diberi pahala kerana di dalamnya terdapat pengagungan terhadap Nabi SAW serta melahirkan rasa gembira dan sukacita dengan datangnya Maulid atau hari kelahiran Nabi SAW. Imam Sayuti adalah ulama mazhab Syafi'iyah. Imam Sayuti pun bermazhabkan Asy-Syafi'i. Seorang ulama. Buat Imam Sayuti ini bukan kata lepas bahasa Arab saja. Ilmu adat semua mengaji habis. Hadis, Quran apa semua. Masih berpegang mazhab dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi lahir pada tahun bila? 849 Hijriah, di desa Asyur, di Korea. Asyur, Mesir. Ini dia kampung. Dan wafat tahun 911 Hijrah. Karangan beliau melebihi 500 buah kitab. Imam Sayuti 500 buah yang berisikan berbagai jenis ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, ulumul Quran, sejarah, nahwu, balaghah, usul hadis, kedoktoran dan lain-lain. Pokok-pokok kata bid'ah itu berapa kitab dia sekarang? Quran berapa pada 30 juz. Hadis ada hadis itu berapa 400,000. Ada. Tak ada apa? Ini ada kisah apa? Ada seorang pelajar pada luar negara bercerita ini mana? Ada seorang belajar luar negara. Dia belajar apa? Belajar agama melalui Google, WhatsApp dan juga YouTube. Balik ke Malaysia. Kena ayah dia pun meninggal. Mari dah pokok ni orang sendiri apa semua tu email apa semua mari dah. Biasalah tahlil dah. Tahlil Allah malam itu. Dia pun
Awak belajar hadis kullu mudahtsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tu ini buat apa dia ni? Ni Nabi tak buat. Nabi tak buat dia kata. Pahala tak sampai dia tak baca dah. Patut email tu pula. Dia pusing pun. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau masukkan si mayat ini masuk dalam neraka. Oh, dia doa tu. Marahlah anak dia. Kenapa suruh ayah saya masuk neraka pula tak iman? Tak sampai kan pahala mu kata. Doa tak sampai. Jadi pokok ni dia jenis tidak ada pakaian prinsip ilmu, disiplin ilmu dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Kita pada hidup Quran pun tak berani nak urai Quran mai usul kita. Jadi al-kisahnya sebenarnya mereka ni hanya gunakan akal. Jadi Imam Sayyuti mengatakan bahawasanya barang siapa ini kita transkrip hukum hakam dia jelas. Belum kita tengok hayat kehidupan Rasulullah SAW. Imam Abu Syamah, guru Imam Nawawi berkata, di antara aktiviti terbaik yang diadakan pada masa kita sekarang adalah aktiviti yang dilakukan setiap tahun bertepatan dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu memperbanyakkan sedekah, mengerjakan hal-hal yang baik serta menzahirkan kegembiraan. Kerana yang demikian itu selain di dalamnya mengandungi perbuatan yang baik terhadap fakir miskin, merasakan kecintaan dan pengagungan kepada Nabi SAW, serta juga rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah menciptakan baginda dan mengutuskannya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Banyak lagi kalau kita nak ambil pendapat-pendapat, Dr. Ali Gum'ah, banyak lagi dah. Syekh Alawi Maliki, guru pada Syekh Fuad. Syekh Fuad kenal? Kenal tak Syekh Fuad? Sekolah As-Saffah Mudin negeri Syekh Fuad Maliki. Keturunan Rasulullah, Syekh Alawi Maliki, ulama salih di Makkah. Baik. Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musir, guru akidah dan falsafah, mengatakan peringatan Maulid Nabi SAW pada hakikatnya harus dimaksudkan untuk mengikuti dan mencontohi dengan sungguh-sungguh serta jujur kehidupan Rasulullah SAW, yaitu kehidupan yang menerjemahkan wahyu ilahi ke dalam perilaku nyata sehingga menjadi tauladan yang nyata sehingga menjadi contoh tertinggi. Dengan demikian barulah peringatan Maulid itu dapat disebut benar dan tepat. Jadi kita menyambut Maulid Rasul, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata kita semata-mata membaca qasidah. Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah. Masa mengaji pondok kan, setiap malam sini ada baca qasidah. Dulu dah pakai ini. Jadi kita menyambut kelahiran Rasulullah ni, peringatan ni, kita kena ingat syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maqasid syariat itu apa dia? Berapa perkara? Hifzu din, memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara keturunan, memelihara harta. Tak boleh balik harta dan sebagainya. Akal, agama,
Nyawa tu keturun dia lah. Muru'ah, marwah, lagi harta, itu maqasid syariah. Tu kalau orang kata khalwat ni, kalau di dalam rumah tak apa, tetapi akibat daripada menagam maqasid syariah, bila berkhawat bukan like saja, tapi dak-daknya tersangkut, maka lahirlah anak yang luar nikah. Dia akan memberi kerosakan kepada masyarakat. Sebab itu dalam Islam ni dia tegak sebelum terjadi sesuatu. Tetapi undang-undang manusia, bila jadi sesuatu baru dia fikir cara penyelesaian. Jadi Allah dah hantar seorang Nabi membawakan sebuah syariat untuk kita ikuti. Makna dia akan mencegah sebelum kita melakukan kemungkaran. Sebab itu dia kata wala taqrabu zina. Dia tak kata wala tazni, jangan kamu berzina, tak ada. Dalam Quran kata wala taqrabu zina. Kemudian daripada sini kita lihat Allah perintahkan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suatu contoh tauladan yang baik. Tapi bagaimana pendidikan kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai kudwah kehidupan kita? Kita lihat bagaimana Rasulullah kehidupan seharian dia di rumah. Abdullah ibn Mas'ud suatu ketika masuk ke bilik tidur Rasulullah SAW, lalu melihat baginda Rasulullah SAW tidur atas tikar yang kasar, yang memberi bekas kepada badan Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun menangis. Lalu Rasulullah terjaga. Wahai Abdullah bin Mas'ud, mada tabki? Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu menangis? Dia kata, bagaimanakah Rasulullah saya tidak menangis, sedangkan kisah raja-raja yang lain, penguasa-penguasa yang lain, tempat tidur mereka ini daripada diperbuat daripada selembut-lembut punya meja. Lalu Rasulullah kata apa? Fa inna lahumud dunya walana al-akhirah. Kata Rasulullah, dunia bagi mereka, tetapi bagi kita akhirat. Lalu pada suatu ketika bila datang wanita Ansar, datang ke rumah Rasulullah SAW, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah hamparan tidur Rasulullah SAW? Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, hanya sekeping kulit binatang yang telah dibersihkan. Bila golongan Ansar ini mendengar Rasulullah tidur atas kulit binatang saja, lalu hantarlah hilang ke rumah Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW setelah kembali masuk ke rumah, lalu Rasulullah tanya, Aisyah, apakah ini? Lalu
Aisyah radhiyallahu anha kata, ini pemberian daripada wanita-wanita Ansar hadiah kepada Rasulullah. Adakah Rasulullah terus tidur atas bekas yang dia bagi itu? Tak. Rasulullah perintahkan Aisyah pulang kembali. Ini salah satu ciri sifat Rasulullah bagaimana memilih kehidupan dunia. Kita macam-macam bilang, macam-macam jenis. Tak. Alasan kita kalau kita tak tidur tilam yang empuk apa semua, esok sakit bau lah, sakit pinggang dan sebagainya. Kita kena pegang kepada kata Rasulullah SAW. Setelah dia kata, Aisyah, kalau aku nak Allah menjadikan aku bukit emas dan bukit jadi perak. Tetapi Rasulullah tidak pilih itu. Hari ini umat Islam telah dilalai dengan hubbud dunya. Tak kira orang awam ke, ahli agama ke, para da'i ke, masing-masing nak rumah besar, kereta besar. Ini yang dibimbang oleh Rasulullah SAW. Penyakit yang akan ditimpa ke atas umatku di akhir zaman, kata Rasulullah, itu al-wahn. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, apakah penyakit itu? Penyakit itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa dia tuan-tuan dan puan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia yang berlebih-lebihan. Ada setengah ni mentang-mentang kita ni dah gaji besar, kita semua ni asal kampung je. Dah, bila dah boleh kerjaya, ngaji apa semua hebat, gaji pun dah hebat. Balik kampung dah tak boleh tidur dah. Rumah kampung dah ada 3, gimana? Setiap kali balik saya ke hotel. Pagi esok bawa balik rumah tengok mak, lepas tu malam tu petang tu pergi jalan, duduk tidur hotel. Rasa rumah dia tak boleh tidur je. Rasa cemang. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama. Jadi bila kita ni nak cintakan seseorang, kena selalu sebut nama dia. Kena sebut nama dia. Oleh yang demikian, peringatan yang kita buat ini, Majlis Maulid Rasul, ialah supaya kita mengingat kembali bagaimana sejarah Rasulullah SAW memulakan perjuangannya dengan para sahabat, memperjuangkan Islam, menyebarkannya. Dan seterusnya kita lihat pada satu kisah bagaimana Rasulullah SAW dicintai oleh para sahabat. Kasih mereka terhadap Rasulullah SAW betapa mendalam bandingkan kita, bandingkan dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang istiqamah setiap hari tak kurang 100, 200, 300 kali bersalawat kepada Nabi? Tolong angkat tangan. Setiap hari tak kurang 100 kali, paling kurang 100 kali. Ada? Ini bukan nak suruh menunjuk dia, nak tanya ada ke tak ada? Ada? 50 kali? Ada? Bagaimana pengakuan kita cinta akan Rasulullah? Yang kurang sebut namanya. Kita lihat Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, bila setelah wafatnya Rasulullah SAW, lalu Sayyidina Bilal tidak boleh tinggal lagi di Madinah kerana kekasihnya telah kembali ke rahmatullah, yaitu Rasulullah SAW.
Lalu setelah sekian lama, hampir dekat 11 tahun tidak balik ke Madinah, pada suatu malam Sayyidina Bilal mimpi Rasulullah. Rasa-rasa tuan-tuan dan puan-puan, muka-muka kita ni dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita tidak. Yang sentiasa kurang menyebut nama dia, sunnah dia pun kita jarang ikut. Terus saya kata sunnah besar-besar, masuk tandas ke 2 tandas je, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Sunnah yang kecil. Jadi Sayyidina Bilal itu datang mimpi Rasulullah. Rasulullah kata kepada Sayyidina Bilal, apa? Ya Bilal, kenapa kamu tidak datang ziarah aku? Kenapa kamu tidak datang ziarah aku? Lalu terjagalah Sayyidina Bilal. Dia pun teriak, menangis, sebabkan kerinduannya betapa mendalam terhadap Rasulullah SAW. Lalu dia pun bagi tahu ahli keluarganya dia nak pergi ke Madinah. Lalu setiba di Madinah, maka Sayyidina Abu Bakar pun mintalah Sayyidina Bilal ni azan. Tetapi Sayyidina Bilal tolak. Dia tak sanggup nak azan. Bila melihat saya mimbar Rasulullah SAW, lalu dia bercucuran air mata dia kerana rindu akan Rasulullah SAW. Tetapi disebabkan semua orang pun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, suruh juga tak mampu. Datang Sayyidina Hasan dan Husain, kata kepada Ya Bilal, tolonglah azan untuk kami sebagaimana datuk kami masih hidup dulu. Barulah Sayyidina pergi azan waktu subuh. Dia pernah azan. Azan kita azan dulu tak ada macam hari ni tak. Dengan lagu, dengan apa, dia punya, dia panggil apa dia? Ombak-ombak dia. Apa dia? Burdah. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Nak masuk Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu dia nak pingsan. Betapa cintanya terhadap Rasulullah SAW. Kita belum pernah lagi bila sebut saja nama Rasulullah, rasa kita betapa rindu dengan Rasulullah. Bagaimana perik Rasulullah menyampaikan risalah untuk kita semua. Maka amat beruntung kita yang masih diberi nyawa dan dapat juga kita menjadikan seorang Islam, menyambut Risalatul Tauhid dipilih oleh Allah di kalangan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan kunci pintu syurga, maka hendaklah kita cinta akan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina banyakkan selawat kepada Rasulullah, kerana dia adalah pintu kunci syurga kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu semua untuk dapat cinta daripada Allah, fattabi'un, ikutlah Rasulullah dalam apa jua perkara sekalipun. Mula daripada kita tidur, bangun daripada tidur, cara bermasyarakat, cara kita mendidik anak kita, cara kita bergaul dengan ahli keluarga kita. Kerana kata Rasulullah SAW, aku adalah sebaik-baik lelaki yang bergaul dengan ahli keluarga itu. Maka hendaklah kita layan ahli keluarga kita dengan baik. Kena bimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sering kali kita katakan, didik keluarga kita, paling kurang tidak pun istighfar setiap hari, ada majlis halaqah zikir di rumah kita. Sudah-sudahlah. TV tidak memberi didikan kepada anak kita. Peninggalan Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk menjamin kita masuk surga, bila kita mengikuti wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah perintahkan kita lakukan, dan apa yang Rasulullah larang kita tinggalkan. Kita tidak ada masa berjam-jam di depan program-program yang membelalaikan kita dengan Allah dan Rasul. Kesemua itu dalam kubur tidak dapat bantu kita. Melakukan selawat, zikir, baca Al-Quran, yang itulah akan bantu kita. Dunia hanya sementara, yang kekal abadi adalah akhirat. Maka pilihlah jalan mana satu kita nak. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Rasulullah SAW. Yang Allah ajarkan dia dalam Al-Quran supaya beritahu kepada umatnya, fattabi'un, ikutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dapat terkasih, cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita hidup ini tidak ada tujuan lain melainkan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW telah menunjukkan jalan untuk kita, yakni menjadikan dia ikutan. Daripada hadis yang menyatakan, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah. Rasulullah beritahu kepada kita, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang sungguh-sungguh pada dua perkara ini, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayo berubahlah. Mulai hari ini, di rumah kita paling kurang tidak pun ada sebuah kitab Hayatuh, sejarah kehidupan Rasulullah, Syama'il Muhammadiyah,
kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, kitab yang nipis. Bacalah sesama ahli keluarga kita. Tolong tutup televisyen itu, si ayah ke si ibu ke, si anak ke baca ke satu hari, satu muka surat, dua muka surat. Bagaimana kulit Rasulullah cerah, merah yang cantik, bau peluh Rasulullah harum semula jadi. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasul berpakaian, bagaimana cara Rasulullah bergaul masyarakat dengan sahabat. Dan yang kedua, sediakan satu kitab, paling kurang 30 kita kata, Hidayatul Mustafid. Oleh kerana dalam itu ada doa-doa, masuk tanda, keluar tanda, nak mandi, nak apa semua ada. Paling kurang tidak pun sedia aja. Anak-anak kita hafal, diri kita hafal, ahli keluarga kita hafal. Doa adalah benteng anak-anak kita daripada tergelincirnya akidah mereka. Dan sebelum tidur, biasalah istighfar, tahlil, selawat. Lepas itu tidur, tersadar sangat dengan perkara-perkara yang melalaikan kita dengan Allah. Cuba bayangkan dalam masa tempoh 2 jam kita tengok cerita dan sebagainya, tiba-tiba kita putus hubungan dengan Allah. Masa itu nyamuk kita dicabut lagu mana. Jadi serang panjang tak boleh. Saya hanya nak kesedaran. Selepas kesedaran mesti ada action, mesti ada tindakan. Dia mari 10 hari, 20 hari, 2 bulan, 3 bulan balik, kita pun tak ada macam zikir di rumah. Anak-anak kita pagi-pagi menangis pada surat istighfar dulu, selawat kepada Nabi, menanamkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah dan la ilaha illallah untuk jadidu imani, untuk memperbaharui iman mereka supaya mereka pergi sekolah nanti tidak terpengaruh dari ayat-ayat. Jadi marilah kita berselawat ramai-ramai. Tak dapat ceramah panjang tentang apa lagi. Bila dia ingat kepada sahabat-sahabat betapa rindunya mereka kepada Rasulullah, bandingkan cinta kita dengan rindu kita akan Rasulullah, jauh daripada api. Yang bila solat saja kita sebut nama Nabi Muhammad, bila Tok Khatib baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menyahut selawat ke atas. Allahumma hadirin. Ya Allah, jadikanlah kami pecinta Rasulullah dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat meminum air Jalatul Kausar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Aku lupa hadza wa astaghfirullah alazim wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.